Assalamualaikum. Selamat datang ke animasi Syauqi dan rakan-rakan. InsyaAllah hari ini Syauqi dan rakan-rakan ingin menceritakan tentang sujud sahwi. Jadi, jom kawan-kawan. Baik, Syauqi akan menerangkan tentang maksud sujud sahwi. Jadi, Syauqi ada satu soalan untuk kawan-kawan. Kawan-kawan sudah tahukah apa itu sujud sahwi? Tak tahu? Lemah. Sahwi itu bermaksud lupa sesuatu. Manakala pengertian dari segi syaraknya adalah terlupa sesuatu di dalam solat. Oleh itu kawan-kawan, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai bacaan ayat akhir dan sebelum salam. Ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. Dan hukumnya adalah sunat. Kawan-kawan, Syauqi nak baca doa ni. Jomlah kita tanda tangan sama-sama. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Alah, masa sangat mencuburi kita. Baik kawan-kawan, jumpa lagi. Assalamualaikum. Sebab-sebab sujud sahwi ada 3, kerana kelebihan, kerana kekurangan dan kerana ragu-ragu. Yang pertama, sujud sahwi kerana kelebihan. Barang siapa terlupa di dalam solatnya lalu bertambah rokok atau sujud dan sebagainya, maka dia perlu sujud sahwi. Yang kedua, sujud sahwi kerana kekurangan. Barang siapa justeru terlupa lalu meninggalkan salah satu sunat ab'ad, maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. Misalnya, makmum terlupa tahiyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiyam, berdiri tegak. Maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. Namun, sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiyam, maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. Yang ketiga, sujud sahwi kerana ragu-ragu. Keraguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. Umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. Keraguan ada 2 jenis. Yang pertama, sekiranya seseorang lebih cenderung kepada suatu hal, iaitu waham, atau bermaksud lebih daripada 50% kepastiannya. Umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan dalam rakaat keempat, maka dia harus mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. Kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Yang kedua, sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara 2 hal dan tidak condong pada salah satunya, iaitu zon, atau bermaksud hanya 50-50 kepastiannya, maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya, iaitu jumlah rakaat yang sedikit. Kemudian menutupi kekurangan tersebut, lalu sujud sahwi sebelum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang hal-hal penting berkenaan dengan sujud sahwi. Okey, pertama sekali, apabila seorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja dan ia belum sampai kepada rukun yang sama di rakaat berikutnya, maka ia wajib kembali kepada rukun yang tertinggal itu dan kembali meneruskan solat dari situ. Sekiranya dia sudah berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya, maka hendaklah dia menambah satu lagi rakaat kerana rakaat yang tertinggal rukun itu tidak dibilang. Pada kedua-dua hal ini, sunat dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. Seterusnya yang kedua, apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam, maka harus pula melakukan salam sekali lagi. Seterusnya yang ketiga, apabila seorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'ad secara sengaja, maka sunat dijabarkan untuk digantikan dengan sujud sahwi.
Seterusnya yang keempat, sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam, maka bolehlah dia sujud sahwi. Dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. Seterusnya yang terakhir, yang kelima, sekiranya imam terlupa sujud sahwi, makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. Sekian daripada kami tentang sujud sahwi. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua orang. Okey, sekian, terima kasih.